Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Dahlah tak jawab soalan, berpusing-pusing, gagal membuktikan soalan yang telah ditanyakan. Inilah dia Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pakej salahkan kerajaan lama lagi. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu betapa iltizam Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan Madani ini sejak daripada dulu ialah untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Dan menyebut tentang menoktahkan kemiskinan tegar ini, saya dan rakan-rakan saya dah banyak kali buat video argue berkenaan dengan kejayaan iltizam Perdana Menteri ini kerana memang kita semua tahu iltizam ini tak pernah berjaya pun. Contohnya nak noktahkan kemiskinan tegar pada tahun 2023 pun tak berjaya dan sebagainya kan. And then kemudian ditambahkan lagi dengan ayat-ayat yang manis, janji-janji yang bulan dan bintang dan pelbagai lagi. Tetapi Perdana Menteri masih lagi terus mengatakan bahawa dia akan menoktahkan miskin tegar dan sebagainya. And then dulu pernah keluar berita, kita telah berjaya orang kata apa, membuat satu pergerakan. Macam tu lebih kurang kan, benda-benda macam tu. Tapi tak apalah, belakang cerita yang tu tuan-tuan dan sekalian. Cumanya, ketika sidang parlimen baru-baru ini, ahli Parlimen Rantau Panjang iaitu Kak Lah Siti Zailah telah bertanyakan kepada Perdana Menteri berkenaan dengan langkah kerajaan untuk menoktahkan miskin tegar. Kerana berdasarkan kepada data-data yang telah diberikan, ternyata kerajaan masih lagi gagal untuk menoktahkan miskin tegar tersebut. Ini soalan penuh daripada YB Kak Lah. Jawapan dan terima kasih Tuan Yang Pertua. Jadi jelas kepada kita daripada angka yang telah disebutkan yang berhormat, sebenarnya kerajaan masih gagal untuk menoktahkan kemiskinan mengikut tempoh yang disebutkan sebelum ini. Jadi kalau kita lihat maknanya ciri kemiskinan itu juga berbeza antara wilayah. Dan pendapatan RM2,000 di desa sudah tentu tidak sama nilainya RM2,000 di bandar. Jadi sebelum ini kerajaan menggunakan pengukuran kemiskinan berdasarkan pelbagai dimensi. Jadi setakat ini dan kini kerajaan telah mengubah kaedah dengan menggunakan NDI ataupun pendapatan boleh guna bersih. Sedangkan perkara ini masih belum jelas. Jadi saya ingin tahu setakat ini apakah yang telah dirancang oleh kerajaan untuk memanfaatkan badan-badan yang sedia ada dalam negara kita. Seperti kita ada IMY, SPC, Majlis Kos-Sara Hidup, Majlis Sosial Negara, supaya semua platform ini dimanfaatkan sebagai medium untuk menoktahkan kemiskinan. Dan apakah intervensi yang dirangka untuk meningkatkan NDI isi rumah khususnya bagi golongan miskin tegar, dan sejauh mana keberkesanan langkah-langkah ini bagi mengurangkan kadar kemiskinan tegar di negara ini, dan bagaimana kerajaan untuk memastikan bahawa data ini tepat dan terkini untuk mengukur keadaan sebenar kehidupan rakyat. Mohon penjelasan. Tetapi macam biasalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Perdana Menteri sentiasa akan menjawab dengan berpusing-pusing. Walaupun kali ini memang ada sedikit data dikongsikan tetapi tak sepenuhnya, dan macam seolah-olah macam ada satu permainan kata-kata kat situlah untuk menutup soalan yang sebenar dan kemudian untuk pusing ke arah ke tempat yang lain. Tapi tak apalah, saya nak anda tuntun jawapan penuh daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Tolong dengar jawapan penuh beliau. Sebab saya sebagai seorang pengawas politik, saya kena berlaku adil. Saya kena serahkan juga jawapan penuh dari Perdana Menteri supaya anda dapat teliti. Bukan ambil sekerat kemudian ulas ikut suka hati saya. Tak. Anda tuntun sampai habis. Tolong janganlah sabar sikit. Jadi pertamanya, apa yang kita janjikan, saya katakan berdasarkan angka yang diperolehi 31 Januari 2023. Angka yang pada masa itu, ketua isi rumah yang termasuk kategori miskin tegar adalah 126,372 orang. Dan Alhamdulillah, setakat 29 Julai 2024, ini yang jumlah yang dikesan dari angka-angka ICU dan e-kasih itu diselesaikan. Walau bagaimanapun, kita tahu bahawa angka ini bertambah kerana kejayaan ini menyebabkan ada jumlah baru yang didaftarkan. 29 Julai selesai, 1 Ogos kita buka untuk penambahan permintaan baru, termasuk yang lama yang dianggap yang merasakan perlu memohon. Ini jumlahnya 22,893. Setakat 21 Oktober tahun ini, 15,65.6% telah diselesaikan. Jadi bakinya akan kita tingkatkan. Yang kedua, sebelum saya jawab soalan kedua,
ialah apakah jumlah ini memenuhi seluruh jumlah yang tuntutan? Saya fikir tidak. Sebab itu dalam mesyuarat-mesyuarat saya dengan kerajaan-kerajaan negeri, saya minta kerajaan negeri termasuk Kelantan, Menteri Besar, SUK, pegawai-pegawai jajahan untuk terus mendaftar jumlah-jumlah baru supaya dapat kita teruskan. Cuma saya syukur Alhamdulillah kerana kita beri tumpuan menyeluruh. Ini jentera-jentera kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri nampak semuanya setakat ini bersetuju untuk mengambil kira jumlah ini dan selesaikan ini dulu, kemudian ambil pendaftaran baru. Mengenai soalan kedua tentang mekanisme, memang dulu kita ambil pendapatan, ya. Tetapi kita lihat ada kelemahan dari segi pendapatan ini. Umpamanya, kalau pendapatannya RM2,000 sebulan, tapi ada 4 isi rumah, maka yang pendapatan sebenarnya RM500. Berbeza daripada RM2,000, 8 isi rumah, pendapatannya RM250. Sebab itu sekarang ini dirubah daripada pendapatan kepada per kapita. Jadi per kapita saya rasa lebih tepat, tidak ambil kira pendapatan tetapi dari segi per kapita, kerana lihat juga berapa orang anak dan tanggungan. Janganlah kata gagal. Jumlah ini yang terpanjang. Jumlah yang saya sebut mula tadi, itu jumlah masa kerajaan yang disokong oleh Yang Berhormat. Kita guna angka itu, dan dengar, kita guna angka itu dan kita selesaikan. Kemudian saya rojok kepada semua kerajaan negeri, ya. Dan setakat ini menteri-menteri besar tak semesti seperti ahli parlimen. Dia bagi kerjasama sepenuhnya. Dan saya beritahu jumlah ini sekian, di Kelantan umpamanya sekian, Rantau Panjang sekian. Kita selesaikan. Tetapi saya minta kerajaan negeri, SUK, pegawai jajahan, tambah. Dan kita lakukan. Dan kita pindah daripada pendekatan lama yang kerajaan dulu buat kepada pendapatan per kapita. Berdasarkan maklumat baru termasuk majlis kos sara hidup dan libat urus kita dengan kerajaan negeri yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita lakukan dengan semua kerajaan negeri dan input kerajaan negeri, kerana nak dapatkan jumlah ini dia harus kerjasama. Kemudian mengapa perlu kita kerjasama? Kerana ada daripada peruntukan kerajaan persekutuan, ada daripada kerajaan negeri walaupun lebih kecil, tapi ada zakat melalui Majlis Ugama Islam dan juga beberapa program kebajikan oleh kerajaan negeri. Jadi kita gabungkan itu semua. Jadi saya setuju dan saya sebut dalam jawapan tadi, dia bukan satu pendekatan yang sempurna, tetapi mengikut angka yang diberikan setakat ini, sekian selesai untuk tahun pertama. Tambah 22,000, hampir selesai dan saya yakin boleh selesai. Apakah ini memuaskan? Tidak. Sebab itu jumlah itu kita minta. Saya sendiri bangkitkan umpamanya angka yang diberikan oleh Ketua Jajahan Tanah Merah dan Jeli umpamanya, ya, yang dibangkitkan yang katanya tidak memenuhi kenyataan sebenarnya di bawah. Itu kita mohon kerjasama daripada jentera kerajaan persekutuan dan kerjasama kerajaan negeri. Setakat ini saya tidak ada masalah dengan kerajaan negeri, tidak seperti di parlimen, ya, kerana mereka berikan sokongan dan kerjasama sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapati sebenarnya memang betul pun kemiskinan tegar itu gagal untuk dinoktahkan. Perdana Menteri kata pada peringkat awal angka lebih kurang 120,000 lebih itu kan. Konon-konon dia kata, oh itu diwarisi di kerajaan lama, itu angka kerajaan lama sebagainya. Nampak? Terus nak salahkan kerajaan lama. Tetapi dia tak bagi tahu pun adakah telah berjaya selesai sepenuhnya, telah selesai berapa peratus dan sebagainya. Dia tak beritahu. Dia cuma kata, oh ini kita selesaikan. Selesaikan macam mana? Dalam parlimen, bila anda berjawab soalan berkenaan dengan data seperti ini, anda kena detail. Anda kena beritahu, okay fine, kita telah berjaya menyelesaikan sepenuhnya berdasarkan pada angka-angka ini, gedebak-gedebuk semua, kena detail. Sebab sekarang ini, soalan yang ditanyakan oleh YB Katlah ini merupakan soalan yang spesifik. So, jawapannya memang kena spesifik dan tak boleh sekadar, oh, kita dah selesaikan. Tak boleh macam tu. And then kemudiannya bila Perdana Menteri kita kata, oh ada angka-angka baru sebagainya, ini bermaksud miskin tegar itu masih lagi tidak dapat diselesaikan. Sebab masih ramai lagi miskin tegar yang tidak disentuh oleh kerajaan. Betul tak? Dan bila angka ini bertambah, bermaksud di bawah kerajaan madani pada ketika ini, ada lagi golongan yang dahulunya mungkin bukan miskin tegar sebab tak termasuk dalam nombor yang diberikan oleh kerajaan terdahulu. Maknanya, sekarang ini mereka yang belum miskin tegar ketika tahun 2022 contohnya, sekarang sudah berubah menjadi miskin tegar. Mereka menjadi lebih miskin. Nampak tak dekat situ? Maka mungkinkah ini boleh dijadikan sebagai satu bukti betapa kerajaan madani ini tidak begitu berjaya lagi setakat ini untuk memastikan hidup rakyat menjadi sejahtera?
Tapi saya tak terkejut tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya kalau miskin tegar bertambah di bawah era Madani ini. Mana tidaknya dengan tarif elektrik yang semakin naik, dengan subsidi diesel yang tertarik, petrol bakal tarik tahun depan, harga barangan makin meningkat dibukti dengan CPI yang makin meningkat dan macam-macam lagi tuan-tuan dan sekalian. Maka saya tidak terkejut dengan peningkatan kos hidup ini menyebabkan lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang dahulunya belum miskin tegar, bukan miskin tegar, sekarang ini berubah menjadi miskin tegar. Jadi sekarang ini saya rasa kerajaan dan juga Perdana Menteri boleh ubah iltizam mereka, iaitu bukan untuk menyelesaikan menoktahkan miskin tegar, tetapi untuk menghalang munculnya miskin-miskin tegar yang baru. Betul atau tidak? Tetapi macam biasa tuan-tuan sekalian, apa saja usaha kerajaan untuk menoktahkan untuk menghalang miskin tegar baru sebagainya tidak akan berjaya selagi kerajaan makin rakus dan terus rakus untuk menarik subsidi-subsidi menyebabkan kos hidup menjadi semakin meningkat. Itu cerita tuan-tuan sekalian. Dan percayalah cakap saya, jika kerajaan menaikkan gaji minimum 1,700 ini pun pada 1 Februari depan, miskin tegar tetap akan makin bertambah. Sebab apa? Sebab kos hidup akan menjadi semakin menggunung tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi at the end of the day, kita just orang kata apa, tunggu lihat sajalah sejauh mana Perdana Menteri ini dapat menunaikan kata-kata retoriknya. Until then, mungkin Perdana Menteri boleh mintakan formula daripada Rafiz Ramli berkenaan dengan bagaimanakah untuk menoktahkan dan juga menghalang miskin-miskin tegar baru ini daripada muncul dalam era kerajaan Madani ini. Rafizi, anda kan orang kata apa, pakar formula. Beritahu formula tu sikit dekat Perdana Menteri. Jangan sibuk nak asyik sama Wan Faizal je. Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh, kecil-kecil tak ada mampus, semua besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.